Test. Okey, assalamualaikum dan selamat malam. Selamat datang kepada semua. Selamat datang ke kita punya daily analysis untuk malam ni. Okey. So minta tolong siapa yang baru masuk tu minta tolong like dan share dulu. Okey, semoga korang semua dimurahkan rezeki. Okey. Yang ni bukan kelas ya. Yang ni macam biasa setiap hari Selasa dengan hari Khamis kita akan buat orang kata apa daily analysis lah untuk pace zero market. Okey, orang kata apa technical analyst, tapi bukan orang kata apa dari segi pembelajaran lah. Pembelajaran mungkin masuk sikit-sikit je, tapi kita more kepada orang kata apa, Waalaikumsalam, wei Kelantan, lama tak nampak wei Kelantan. Lama tak nampak. Sihat-sihat, alhamdulillah, semoga sihat juga wei Kelantan, lama tak nampak. Saya pun lama tak live. Sebab sekarang ni 2 minggu saya, 2 minggu Cikgu Dini kan. So 2 minggu tu dia ada gap, lama tak nampak. Okey, tanpa membuang masa, kita ke chat lah. Okey, yang ni yang minggu lepas lah. Minggu lepas saya punya analyst lah. Ni saya punya analyst lah. Korang jangan tengok yang arrow panjang ni. Kan saya pun tak target panjang macam tu kan. Cuma saya tarik macam tu je lah, supaya nampak arah tu dengan lebih jelas. Okey, so apa yang kita nampak dekat sini PEURUSD, EURAUD, apa yang berlaku dekat sini, dia gagal, okey, dia gagal untuk break kawasan RBS. Okey, kawasan RBS ni kotak nampak ni, resistance, break up, pull back, retest, rejection, and then naik balik ke atas. Okey, so ini adalah basic knowledge korang. Saya tahu korang pun tahu benda ni. Okey, RBS, resistance become support. Okey, cuma tak semua RBS itu valid. Okey, tak semua RBS itu valid. Okey, kadang-kadang kalau hanya sekadar satu rejection, mungkin RBS tu pun tak valid sangat lah. Tapi kalau kat sini kita boleh kata RBS ni valid. Sebab apa? Waalaikumsalam Abdul Rahman. Sebab apa kita kata boleh dikatakan RBS ni valid? Sebab yang pertama adalah berlakunya bullish engulfing. Nampak tak ni? Saya dah tandakan kotak ni. Ni kotak bullish engulfing ni. Okey, bullish engulfing. Okey, berlaku bullish engulfing dekat kawasan ni. Okey, dekat kawasan RBS. So itu adalah satu petanda yang kuat. Sebab seperti yang korang tahu, bullish engulfing ni adalah salah satu orang kata apa price action yang agak kuat. Dia boleh orang kata apa sebagai tanda penyambungan trend ataupun perubahan trend. Okey, tengoklah cara kita guna macam mana kan. Okey, so ini adalah bullish engulfing dalam bentuk penyambungan trend. Okey, so apa yang berlaku dekat sini, apabila dia sampai dalam zone RBS, apa yang berlaku, dia tutup dalam keadaan bullish engulfing, and then dia naik balik ke atas. Okey, tapi macam selalunya kalau trader biasa, orang akan ingat dah terlepas lah, kenapa lah masuk lambat kan. Kan? Tapi sebenarnya jangan risau. Selalunya, tapi saya tak boleh kata selalunya lah. Orang kata apa, dalam 60% macam tu, daripada 100% price akan datang balik untuk retest dalam zone bullish engulfing ni. Okey, nampak tak? Price turun balik, and then dia berlaku rejection dalam bullish engulfing ni, and then sekarang ni dia naik balik. Okey, kalau korang tengok saya punya analisa pada minggu lepas, korang akan tahulah saya dah tandakan siap-siap, saya dah tunjukkan siap-siap. Kalau contoh korang buy dekat sini, sekarang ni pun korang dah floating profit dalam 78 pip atau hingga 80 pip macam itulah. Okey, itu pun dah cukup sebenarnya. Okey, tapi depends, kalau kita nampak dia boleh lagi ke atas, ada kekuatan lagi untuk atas, kita akan hold lah position untuk buy. Okey, sebab apa? Sebab macam saya cakap daripada dulu lagi, kita nak TP ke, kita nak SL ke, kita akan tengok candle tu macam mana. Betul tak? Kalau candle tu dia ada kekuatan untuk naik lagi ke atas, kita akan hold. Kalau kita nampak dia macam reject banyak kali, lepas tu dia tutup pula dalam bearish engulfing, berlawanan arah dengan position yang kita buy tu, mungkin kita akan close. Sebab kita tak nak ambil risiko. Okey, bila price patah balik dah sampai bawah, dah lajak sikit dekat kita punya entry, barulah kita nak orang kata apa, nak menyesal kenapa tak tutup awal-awal kan. So kita better kalau kita nampak candle tu tutup macam tu, okey, kita automatic close. Okey, sebab kita ikut bentuk candle. Okey, kita bukan target buta-buta je sampai atas ni, tak. Kalau kita nak target sampai, contoh kita nak target sampai atas ni, contohnya
kita nak target sampai atas ni, kita kena pastikan lah yang candle yang tengah naik sekarang ni ada kekuatan, ada tanda-tanda dia, ada kekuatan dia, kekuatan buy dia tu untuk naik ke atas. Okey, kalau tak ada jangan paksa. Kalau tak ada jangan harap, jangan mengharap. Okey, jangan guna teknik teknik harapan. Okey. Take profit ataupun analis menggunakan mata anda. Apa yang anda nampak itulah anda punya analisa. Jangan ikut perasaan, jangan ikut teknik harapan yang berharap dia akan naik lagi ke atas. Tak. Okey, kita tengok apa yang berlaku dekat chart sekarang ni, itulah kita punya decision making. Okey. Kita tengok dengan mata kepala kita tengok okey, kalau macam ni nampak macam dia tak boleh nak go on lagi untuk ke atas kan. Okey. So korang dah boleh buat decision making gitu. Tapi kalau korang nampak okey macam ni kekuatan ni boleh naik lagi ni sebenarnya. Cuma yang ni dia berlaku retrace sikit. Okey. So mungkin kita akan hold lah. Okey, kat situ pun korang punya decision making. Okey. Cuma jangan kita target terlampau tinggi, padahal candle yang tengah naik tu pun dia tak tunjuk pun ciri-ciri yang dia akan naik. Faham tak? Okey. So kita kena ikut apa yang candle tunjuk, apa yang candle cuba bagi tahu kita awal-awal. Okey, adakah dia mampu untuk naik sampai ke atas ni ataupun tidak. Okey. Okey, jelas Gold cikgu. Okey, gold nanti kita tengok Okey, gold. Sebab ada orang tengok gold pun minggu lepas saya ni juga. Okey, gold mana? Sekejap, saya dah tanda dah set sebenarnya. Okey. Okey, ni gold. Okey, gold. Daily okey, gold. Faham. Okey, gold. Gold kalau korang nampak pada minggu lepas kita target buy dalam zone ni, dalam zone RBS ni juga Dalam zone RBS ni korang boleh nampak reject and then kita memang target buy. Okey, kita memang target buy, kita kecilkan kepada time frame yang lebih kecil. Okey, kalau korang nampak dekat sini pun dia berlaku orang kata apa berlebihan lah, orang kata apa berlaku lajak sikit lah. Dia ambil dekat kawasan support lagi bawah dekat atas ni, baru dia naik. Okey, baru dia naik. Okey, ini apa yang saya cakap, kalau nak kita target TP atas ni. Okey, kalau contoh saya katakan kita buy dekat sini ataupun buy dekat sini, kita target atas ni. Okey, kita target atas ni. Okey, pastikan apa yang kita target tu, apa yang kita nak tu, candle pun tunjuk benda yang sama yang dia akan naik ke atas. Okey, katakanlah saya target buy dekat sini, macam ni, lepas tu dia naik ke atas. Okey, dia naik ke atas, tapi kita target dekat sini, tapi apa yang berlaku adalah dia gagal untuk naik ke atas. Sebab korang boleh nampak dekat sini, nampak tak ni berlakunya, kalau kita katakan okey, ini pun boleh dikatakan bearish engulfing lah Sebab apa? Sebab candle merah makan candle putih. Okey, body merah lagi besar daripada body putih pula, body hijau. Okey. So apa yang berlaku dekat sini? Price turun, dia tembak lagi ke bawah. Cuma dia gagal lah untuk breakout kawasan support yang kat bawah ni. Kalau korang boleh nampak ni. Tarik shadow dia macam tu. Gitu. Dia gagal lah untuk breakout. Tapi kita pun tak tahu lagi. Sebab apa saya kata? Sebab apa? Sebab momentum yang turun ni, momentum yang tengah turun ni agak kuat Momentum yang tengah turun ni agak kuat. Okey, agak kuat. So berkemungkinan kalau korang menampak dekat sini pula ada satu drop base drop ni. Dekat sini ada drop base drop. Nampak ni? Sini ada satu drop base drop. Okey? Kita akan tengok sebab apa? Sebab sekarang ni momentum sell tengah kuat. Okey, kita akan tengok. Kalau dia nak naik pun mungkin dia akan naik sampai setakat ni. And then kalau dia berlaku rejection dalam drop base drop punya area ni, mungkin dia akan sambung balik turun. Okey. Shopee pun. Sorry sebab biasalah beli barang-barang Shopee bila PKP ni, barang-barang Shopee memang wajib je lah. Kan? Okey. Tapi kalau dia berjaya untuk breakout dekat kawasan drop base drop ni, berkemungkinan dia akan retest sampai atas ni lah. Okey, tapi tempat drop base drop ni adalah salah satu tempat penentulah sama ada kita valid untuk sell ataupun tidak. Okey, valid untuk sell tu macam mana? Valid untuk sell tu korang carilah rejection dalam kawasan zone drop base drop ni. Sebab drop base drop ni adalah tempat untuk kita mencari sell lah sebenarnya. Okey, dia downtrend, kita akan tengok kalau ada drop base drop, kita akan tunggu dekat situ untuk berlaku retracement. Kalau reject dekat kawasan drop base drop tu, kita akan place untuk sell dekat situ. Okey, tapi buat sekarang ni price masih lagi sideways lah, Okey, so mungkin dia akan lonjak sikit ke atas.
Kalau berlaku rejection dekat drop base drop ni, mungkin dia akan sambung balik untuk turun. Sebab apa? Sebab kita nampak ada satu momentum sell yang bersambung. Okey, momentum sell di trace sikit, lepas tu momentum sell balik. So mungkin dia akan naik balik sikit sampai dekat kawasan drop base drop ni, and then dia akan turun balik kalau berlaku rejection dekat kawasan drop base drop tu. Okey. Okey. Cuma ini adalah salah satu contoh lah. Okey, jangan tipi orang kata apa, korang target terlampau tinggi macam ni kan. Kan kalau contoh korang buy dekat sini, korang target terlampau tinggi kat sini pun boleh, tak boleh juga. Okey, sebab tu saya cakap kalau apa-apa pun kita kena tengoklah price tu, adakah price tu mampu untuk ke atas ataupun tidak. Okey, kalau macam bagi saya tengok, okey, kalau kita tengok kat sini, korang pun boleh tengok kat sini, semakin lama volume dalam candle ni semakin mengecil. Nampak tak? Semakin lama volume dalam candle ni, okey, volume dalam candle ni semakin mengecil. Nampak? Ni besar sikit, lepas tu ni besar sikit lagi daripada sebelum ni, lepas tu ni besar sikit daripada sebelum ni, lepas tu semakin mengecil-mengecil, and then tiba-tiba boom, bearish momentum keluar. Okey, bearish yang makan candle yang sebelum tu dah keluar. Okey, so kita nampak dekat situ, okey, kita nampak dekat situ, kita tahu dekat situ, okey, dia naik pun dalam keadaan yang daripada besar kepada jadi kecil, semakin kecil volume dia. Lepas tu tiba-tiba keluar pula candle bearish yang agak besar berbanding candle bullish yang sebelum tu. So kita nampak dekat situ, price tu kat situ dia tak ada kekuatan dah untuk naik ke atas. Okey, so sepatutnya kat situ korang dah boleh nampak, kan, korang dah boleh tahu, okey, tutup dulu kot, kan. Kalau nak turun lagi, kita tengok dulu macam mana, sama ada kita boleh buy ataupun tidak, ataupun kita mungkin akan sambung sell. Okey, so korang boleh tengok dekat sini lah. So janganlah korang macam korang buy dekat sini tapi korang target TP dekat sini, lepas tu korang biarkan. Kan, sebab apa? Sebab korang macam yakinlah benda tu akan naik ke atas. Tapi kalau contohlah korang nak biarkan tu tak salah sebenarnya. Okey, korang contoh korang buy dekat sini, korang target TP kat sini, dia dah naik dah ni. Korang nak biarkan pun tak apa, tak ada masalah. Janji korang set BE, bukan stop loss tau, BE. Okey, stop loss tu korang dia akan tutup dalam keadaan loss lah kalau candle patah balik. Tapi kalau BE dia patah balik, korang akan profit, cuma lebih amount yang lebih kecil daripada kalau contoh korang close atas ni. Okey, tapi still dalam keadaan profit. Kalau korang nak jenis macam trader yang masuk, entry, tengok sikit dia nak naik atas, lepas tu korang tinggal. Itu sesuai untuk korang boleh set BE. Tapi kalau korang jenis yang macam tak langsung letak BE ke apa ke, saya sarankan setiap 4 jam, kalau contoh korang entry dekat 4 jam, time frame H4, korang tengoklah setiap 4 jam korang tengok candle macam mana, barulah korang boleh detect sama ada dia ada kuatan untuk naik ataupun tidak. Okey, jelas? Berkelantan tahan pukat. Okey, betul lah. Tahan pukat kalau mengena tak apa. Jangan tahan pukat tak mengena. Yang itu dengan sekali-sekali bot dia tu pun boleh karam, bos. Boleh karam. Okey. Jelas Ada apa lagi soalan untuk ni lah, untuk goal ni. Untuk goal ni. Kalau korang ada soalan, korang boleh tanya. Okey, kalau korang ada soalan, korang boleh. Okey, jelas, terima kasih. Okey. Terbaik. Okey. Kita tengok apa lagi. EA dah tadi. ICAT ada ke? ICAT, saya rasa ICAT saya tak analysis. EJ ada ke? EJ pun macam tak ada je. EU. EU. Okey, EU. Okey, EU ni kalau korang boleh nampak, korang tengok buka daily lah, sebab hari tu saya buat daily kan. Okey, EU ni korang boleh nampak dia macam tak break out lagi lah. Bagi saya dia tak break out lagi lah dalam zone kotak ni ataupun zone sideway ni. Kan, nampak tak? Okey, orang kata apa, korang pun boleh nampak sendiri yang dia tak ada satu candle momentum yang kuat. Faham tak? Nampak tak? Dia naik, dia turun sikit, dia lebih sikit je, lepas tu dia naik. Maksudnya apa? Tak ada candle momentum lagi. So kita tak boleh nak buat decision making lagi. Sebab apa? Sebab kita tak nampak satu candle yang breakout yang jelas. Kalau sekadar kecil, dia breakout yang sekadar volume yang kecil macam ni, contoh saya tunjuk kan. Okey, yang ni kan, contoh dia breakout macam ni, dia sikit je, itu tak jelas. Itu tak boleh support kita punya. Kalau contoh kalau korang nak sell, itu tak boleh support, sebab dia hanya lebih sikit saja. Okey, seeloknya dia, orang kata apa, lebih tu better daripada setengah body dia. Lebih daripada setengah body dia, 50% daripada body tu dia lebih breakout. Itu cantik. Tapi kalau sekadar hanya 10% ataupun 20% daripada body dia hanya breakout, okey, bagi saya itu tak jelas. Okey, bila tak jelas ni, korang punya trade pun akan jadi macam ragu-ragu, macam tak jelas juga.
Faham tak? Macam arah tu korang tak nampak dengan jelas. Okey, tapi kalau dia boleh orang kata apa, tunjuk satu pump. Faham tak? Satu pump candle tu macam ni. Pump macam ni. Nampak tak? Dia macam breakout seketul macam ni. Jelas tak? Jelas kan? Korang tengok macam, solid lah candle ni. Dia breakout ke bawah, dia turun ke bawah, breakout daripada previous low. Solid lah. Kan? So kat situ korang dah boleh nampak dengan jelas arah dia nak ke mana. And then korang pun boleh tunggu untuk re-entry sell dengan lebih yakin, dengan lebih jelas. Sebab apa? Sebab korang pun dah nampak arah tu pun dengan lebih jelas dia nak ke bawah. Korang naik entry pun korang takkan rasa takut-takut. Okay, korang takkan rasa takut-takut. Okay, so benda tu penting lah. Benda tu penting. Kalau sekadar dia breakout hanya 20%, 10%, biarkan. Tapi kalau dia boleh close atas daripada 50%, itu adalah breakout yang kuat. Korang boleh cari untuk entry selepas itu. Tapi buat sekarang ni belum ada lagi lah EU ni. Okay, belum ada lagi EU ni. Okay, jelas Okay, kita cuba tengok yang lain GCAT, nampak? Nampak tak? GCAT. Ini macam, ini yang minggu lepas lah. Ini yang minggu lepas lah GCAT. Nampak? Dia sideway ni, memanjang sideway. Saya pun tak tahu berapa hari. Sekejap saya tengok lama ni. Lama. Saya rasa nak dekat sebulan dah ni. NZD-USD. Okay, kejap. Nanti kita tengok NZD-USD, okay? Okay. Korang boleh nampak GCAT masih lagi berada dalam zone sideway. Kotak ni adalah kotak sideway. Okay, kotak ni adalah kotak sideway. Okay, so apa yang berlaku sekarang ni, dia masih lagi berada dalam zone sideway. Bermaksud dia tak ada breakout lagi. Dia tak ada breakout ke atas, dia tak ada breakout ke bawah. Bila dalam keadaan dia tak ada breakout ke atas ataupun ke bawah, kita pun tak ada decision making. Kita pun tak boleh buat keputusan sama ada kita nak target untuk buy ataupun kita nak target untuk sell. Sebab kita tak nampak lagi arah dia nak ke mana. Apa yang kita nampak sekarang ni dengan jelas, apa yang kita nampak sekarang ni, kalau korang boleh tengok sekarang ni, hanyalah sideway. Masih lagi sideway yang memanjang. Okay, korang tak nampak arah, the next arah yang dengan lebih jelas, arah yang lebih jauh, korang tak nampak lagi. Sebab dia masih lagi dalam keadaan yang sideway. Okay, tapi kalau contoh dia breakout, itu adalah korang punya arah. Okay, korang punya arah. Tapi buat sekarang ni, biarkan. Okay, jangan sentuh lagi GCAT. Kita akan tengok tu NZD, USD. Sebab Puan Kelantan minta NZD, USD. Okay. Okay, Puan Kelantan. Awak boleh tengok lah. Sekarang ni dekat daily dia masih lagi berada dalam zone support. Okay, tapi kalau awak boleh tengok candle-candle yang sebelum tu, awak tengok sejarah ataupun history yang candle cuba tunjuk kat kita sebelum tu. Contoh yang macam ni. Ni dua candle ni, nampak tak? Dua candle ni. Dua candle ni, nampak tak? Dua candle ni. Nampak? Candle ni makan candle ni. Nampak? Dah macam bearish engulfing kan? Okay. So walaupun dia naik, kalau orang boleh nampak candle daily tadi, candle daily hari ni, walaupun dia naik, tapi dia tinggalkan satu shadow ke atas. Dan sekarang ni dia sedang nak tutup dalam keadaan bearish lah. Okay. So dekat sini, kalau contohlah candle daily hari ni, okay, candle daily hari ni tutup dalam keadaan yang macam ni, apa yang kita nampak sekarang ni dengan mata kita, okay, berkemungkinan akan berlaku breakout. Sebab apa? Sebab kat sini pun dia tunjukkan momentum sell. Okay, kat sini korang nampak lah, atas ni bearish engulfing. Okay, sini korang nampak bearish engulfing. Start dia pullback. Okay, junam. Okay, momentum pullback. Korang boleh nampak pullback dia ni, korang boleh nampak pullback dia ni tak
dia naik tak lebih daripada sini. Nampak tak? Okey. Okey, J6. Lepas tu pullback. Nampak tak? Pullback dia ni pun, yang ni pun dia tak lebih daripada sini. Dari sini. Lepas tu J6. Okey. So kat sini korang boleh nampak, okey, kekuatan seller tu dia dah semakin menguat dah dalam NZD USD ni. So berkemungkinan akan berlakunya breakout tak lama lagi. Saya pun tak tahu bila dia nak breakout, esok ataupun lusa, saya tak tahu. Kan market kan. Cuma kita boleh nampak lah kekuatan seller tu dah mula masuk apabila dia cuba untuk membuat momentum bearish. Momentum bearish, pullback, bearish, pullback, bearish, pullback. Kita boleh nampak dekat pullback dia pun tak ada kekuatan langsung. Kan dekat pullback dia tu dia nak lawan balik, tak ada kekuatan. Okey, terus bila dia nak lawan je akan ada candle bearish yang lebih momentum daripada dia lepas tu. So kita nampak lah dekat situ mungkin akan berlakunya breakout dekat kawasan support. Okey, jelas bagi latih. Ni kalau dia nak naik pun dia naik sementara, tapi saya rasa dia dah naik dah tadi. Dia dah naik dah tadi, lepas tu sekarang dia tutup balik. Kan cun biru, alhamdulillah. Kan sebab apa boleh nampak lah sendiri dekat candle ni, apa yang korang boleh nampak adalah momentum sell tu lebih banyak. Volume dia tu lebih banyak daripada candle bullish yang naik ni, nampak tak? Okey, setiap kali candle bullish nak naik, dia tak melebihi daripada previous high. Okey, previous high dekat atas ni lah. Dia turun, dia nak naik balik, dia tak melebihi daripada previous high. Dia duduk bawah je, lepas tu dia turun lagi. Naik, tak melebihi daripada previous high, dia turun lagi. Maksudnya bila dia turun, dia akan membuat lagi bawah. Bila dia naik, dia akan membuat dia naik tapi dia akan membuat lagi rendah daripada previous high tu. Faham tak? Dia turun, dia akan membuat lagi bawah. Bila dia naik, dia akan membuat lagi rendah. Faham maksud saya? Okey, jangan pening. Jangan pening. Itu adalah basic high low lah. High low, low low, low high, high high, high low. Itu adalah basic dia. Okay, kalau korang tak hafal lagi benda tu, korang tak tahu lagi benda tu, saya sarankan korang hafal dulu benda tu. Sebab benda tu penting. Walaupun korang nampak macam alah, benda tu je high high, high low, low high, low low, benda tu je. Tak, benda tu penting. Benda tu penting untuk korang nak tengok sama ada trend korang tu valid ataupun tak. Benda tu penting. NU ni NU ni daily. Ni daily time frame. Daily time frame. So kalau siapa yang dah share dekat atas tu, korang boleh je lah, tak ada masalah. Okay, kalau korang siapa yang nak cari sell lagi tu, tunggu dia breakout, bagi dia pullback sikit, kat situ lah korang akan entry kat sell. Okay, kalau korang nak sell sekarang ni, bagi saya jangan lagi lah. Okay, melainkan kalau korang dah share dekat atas tu, itu tak ada masalah. Okay, sebab dah membiru. Tapi kalau korang baru nak masuk sell, bagi saya tunggu kejap. Tunggu dia breakout dulu betul-betul, barulah korang tunggu pullback and then baru korang entry. Okey, tak perlu nak orang kata apa kalut orang kata apa, kalau orang utara cakap kalut. Tapi kalau orang KL kata tergesa-gesa. Gitu, tergesa-gesa Okey. So benda tu penting lah. Okey, high low, low high. Orang ingat high low, low high tu benda yang macam tak nak Sebab sekarang ni apa yang saya nampak adalah newbie sekarang ni dia tak nak, dia belajar basic sikit, basic tak kukuh, dia nak terus jump kepada advanced teknik. Okey, advanced teknik sebab apa? Sebab dia orang nampak sifu dia orang tu boleh buat profit menggunakan advanced teknik. Tapi padahal korang kena tahu, advanced teknik tu semua advanced teknik tu berasal daripada basic resistance dengan support. Okey, cuma dia akan tambah price action, dia akan tambah Fibo. Macam tu je. Dia akan tambah Fibo, dia akan tambah price action, dia akan tambah RSI lah, akan tambah stop lah. Itu advance dia orang. Okey. Tapi semua basic lah, semua basic. Kan? Betul tak? Okey. Tok JJ. Apa ni? Saya dah black ni, kenapa banyak-banyak ni? Okey, faham. Okey, faham. Okey, baru saya faham. Ini yang bentuk saya minggu lepas saya cakap kalau dia buat bentuk wave ni kan. Lepas tu lalas saya pun pening. Okey, kita buang.
Sebab saya pun dah pening. Okey, kita buang Saya pun dah pening dah tengok. Okey. Kalau korang nampak dekat sini, momentum masih lagi buy, betul? Momentum masih lagi buy, berlaku retracement. Sebab apa kita kata berlaku retracement? Sebab dia turun dalam keadaan yang macam wave ni. Nampak tak wave ni? Dia turun dalam keadaan wave. 1, 2. Dia turun dalam bentuk wave ni. Okey, dia turun dalam bentuk wave. Kita kecilkan kepada time frame H4. Okey. Tapi sekarang ni okey, kat sini ada bullish engulfing ni. Nampak dah bullish engulfing. Nampak? Kat sini ada bullish engulfing Okey, kat sini ada bullish engulfing. Macam saya cakap tadi lah, kita nampak momentum buy, candle turun dalam keadaan macam ni, macam ni. Lepas tu keluar bullish engulfing, seketul patah balik, masuk dalam keadaan zone bullish engulfing. Sekarang ni dia naik balik. Kan? Tapi buat sekarang ni, orang tarik je Fibo, Fibo pula ni. Nampak tak line dia ni? Nampak tak? Dia punya trend line ni, dia tak break lagi. Okey, dia tak break lagi. Okey. Tapi ini kalau dia boleh naik atas skip macam tu, dah. Dia akan, insya-Allah dia akan sambung trend dia balik. Okey, sambung trend balik. Tapi korang janganlah abaikan yang belah tepi ni. Sebab kesannya korang akan abaikan belah tepi ni. Kalau contoh dia break trend line ni, bukan yang ni tau. Yang ni saya lukis bentuk wave je bagi korang nampak. Kan? Trend line ni nampak tak? Dia tak break lagi. Nampak tak? Resistance. Okey, nampak Resistance. Okey. Price dah sampai dekat kawasan resistance ni, and then dia reject, dia turun balik. Lepas tu reject bawah, dia naik balik. Kan? Tapi kalau dia boleh breakout kawasan trend line ni, dia akan naik balik ke atas. Tapi korang kena tengok, sebab kawasan ni, kalau contoh korang jangan target atas lagi. Kan? Sebab apa? Sebab sini adalah kawasan high-high. Ni adalah kawasan high-high. Korang jangan lupa pula high-high ni. Itu kawasan high-high ni adalah harga yang tertinggi dalam kawasan ni. Ini adalah harga sejarah yang tertinggi price pernah pergi dalam waktu ini. Okey, kalau contoh korang nak target lagi atas, contohlah korang nak target lagi atas, apa yang korang kena tunggu? Siapa boleh jawab? Siapa yang faham? Kalau contoh korang target lagi atas, apa yang korang perlu tengok dulu? Apa yang korang perlu tengok dulu? Apa dia? Cuba jawab kat saya. Sekejap kan, saya minum dulu. Saya minum ada siapa boleh jawab? Siapa boleh jawab? Takkan korang dah lupa dah, saya dah ajar dah. Okey. Kalau contoh korang nak target atas lagi, perlu berlakunya breakout. Perlu berlakunya breakout daripada kawasan higher high ni. Okey, tapi kalau bagi saya, yes betul. Kalau saya, korang target dekat sini pun tak apa dah sebenarnya. Kan? Sebenarnya sebab apa? Sebab ini time frame 4. Korang contoh, korang tunggu dia breakout. Korang contoh, korang buy dekat sini sampai sini pun korang dah dapat dalam 63 pip. Okey, 63 pip. Dah cukup banyak dah. Kan? Tapi kalau kita nampak price ni cuba membuat retracement saja. Okey, sebab apa? Sebab kita nampak ni momentum buy ni memang kuat gila. Ni nampak ni, nampak momentum buy, retrace, momentum buy, retrace. Faham? Ni kalau dia ada momentum buy satu lagi ni, breakout yang ni, lagi naik lah dia. Faham tak? Lagi naik lah dia. Okey? Faham? Cuma itulah saya cakap, jangan tamak-tamak. Cuba target dulu dekat kawasan resistance yang terdekat. Okey?
Kalau dia boleh lepas daripada, dia boleh break daripada kawasan resistance yang terdekat, korang boleh target lagi jauh. Maksudnya korang akan ikut candle tu. Candle tunjuk dia ada kekuatan untuk naik, korang akan tunggu. Okey, korang akan hold. Kalau candle tunjuk dia tak ada kekuatan untuk naik, korang akan close, ambil take profit time-time tu juga. Faham Okey. Okey, so ada apa lagi soalan nak tanya? Ada apa-apa lagi soalan tak nak tanya? Sebelum kita nak end lah. Sebelum kita nak end, nak pukul 10 lah. Ni Ju ni pun break dia tak clean. Tengok daily. Korang tengok daily tak nampak? Ju ni pun break dia tak clean, nampak? Dia tinggal shadow je. Tu tak cantik lah. Tak cantik lah. Okay, yang macam saya cakap tadi, kalau dia breakout, dia boleh breakout solid body, seketul, itu cantik. Baru kita boleh tahu arah dia nak ke mana. Kalau sekadar dia turun sikit, dia bagi shadow je, tak payah. Tak payah. Jangan, tak jelas. Okay, jelas Okay. So ada apa pergi soalan tanya Gang? Gang pula, Gang. Ada apa pergi soalan tak nak tanya sebelum kita nak end? Okay. Nanti hari Khamis kita akan jumpa lagi lah. Hari Khamis macam biasa lah Hari Khamis pukul sama lah, pukul 9 lebih. Tak ada Okay. So kalau tak ada, itu je daripada saya. Okay, kita akan jumpa lagi pada hari Khamis. Okay. Yang kalau terlambat masuk tu, korang boleh rewind balik lah. Kata apa, video ni, sebab kita tak delete pun live kita akan simpan dalam FB ni. Okay. So okay, terima kasih sama-sama. Waalaikumsalam. So itu je untuk malam ni. Kita akan jumpa lagi pada hari Khamis pada waktu yang sama, mungkin 9 lebih juga. Okay. So jangan lupalah Okay, so itu je untuk daripada saya untuk hari ni. Semoga korang semua dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan, dan dilindungilah, diberkatilah. Okay, so itu je untuk hari ni. Kita akan jumpa lagi pada hari Khamis. Assalamualaikum dan selamat malam. Jumpa lagi. Sama-sama semua.